الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Mukmin yang kuat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minil dha'ifi wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz ta'jaz wa in asabaka shay'un fala takul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma sya'u fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada setiap perkara ada kebaikan. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu berputus asa. Jika kamu ditimpa sesuatu bencana, janganlah berkata, kalau aku berbuat demikian maka akan menjadi demikian. Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan, dan barang yang dikehendaki Allah pasti Allah lakukan. Kerana kata-kata law, yakni kalaulah, dapat membuka perbuatan syaitan. Takhrij hadis. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis mengikut Kamus Dewan edisi keempat, kuat ialah banyak tenaganya, dayanya, tidak lemah, bertenaga, berdaya, tegak, tidak mudah roboh, tahan, tidak mudah kalah, tumpas dan tewas, tidak mudah berubah hati, pendirian dan sebagainya. Keras, berat, giat, hebat, erat, lantang, kencang, deras dan lain-lain. Mampu, boleh atau sanggup membuat sesuatu. Suka makan, minum dan lain-lain banyak-banyak. Mempunyai kelebihan atau kecekapan dan sesuatu pengetahuan. Kekuatan di sini bukan terhad kepada kekuatan fizikal sahaja, tetapi ianya berubah dari zaman ke zaman. Apatah lagi pada zaman moden ini, kekuatan intelektual dan juga fikiran adalah diutamakan. Begitu juga dengan kekuatan ekonomi dan aset yang dimiliki menjadi penting dalam merealisasikan dan memacu matlamat dengan jayanya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini yang menjadi pilihan penulis kita, yang bercakap tentang konsep kuat dalam Islam, konsep mukmin yang kuat, yang dicintai, yang lebih baik berbanding mukmin yang lemah. Walaupun orang mukmin ini semuanya baik belaka, baik yang kuat, baik yang lemah. Yang lemah pun baik di sisi Allah selagi mana dia ada iman. Yang kuat pun baik di sisi Allah, namun yang lebih baik orang beriman yang kuat. Para ulama seperti An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim menyebut definisi kuat di sini. Yang pertama kata beliau, kuat ialah, yang dimaksudkan al-mu'minul qawi, kuat, ialah azimatun nafs, yang mempunyai keazaman diri yang kuat. Tak kira dalam apa perkara sekalipun, dia ada keazaman yang kuat, yang mantap, yang mana dia tidak boleh diubah oleh
pandangan orang lain bila dia sudah berazam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila dia sudah nekat, apabila kamu sudah nekat dan berazam, maka serah pada Allah. Yang kedua, kata An-Nawawi, maksud al-qawi ialah al-qarihatu fi umur al-akhirah, iaitu bersungguh-sungguh dalam urusan akhirat. Di situ kekuatan. Sebab kita dapati manusia pada perkara-perkara duniawi dia nampak cepat, maka dia boleh jadi kuat. Tapi pada perkara ukhrawi dia nampak lembab dan lemah. Nak solat berjemaah nampak tak kuat sungguhnya. Nak baca Quran nampak sungguh tak kuat. Sementara nak hafal, nak belajar pun payah, sementara nak jadi orang alim. Artinya dalam urusan akhirat kita lambat, kita lemah. Bukan kita cepat, berada dalam keadaan yang persaingan yang begitu perlahan berbanding perkara duniawi. Selalu benda duniawi kita seperti tersentuh kalau tengok orang lebih. Tengok orang kereta lebih sikit pada kita. Bukan kita cerita kereta lebih mahal, lebih depan sikit kita pun dah nak potong. Kita dah rasa persaingan. Tapi akhirat saudara, kita kira redalah dengan keadaan lambat kita. Bukan kita seringkali berkata tak apa, Allah kan maha pemurah, penyayang. Tapi dalam urusan dunia kita lupa Allah juga pemurah, Allah juga penyayang. Sebenarnya di sini terletaknya kekuatan jiwa kita. Kalau hanya perkara dunia kita bersaing, perkara akhirat kita tak bersaing, maknanya jiwa kita lemah. Dan Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang muttafaq alaih, Nabi cerita kekuatan. Kekuatan bermula bila seorang tidur dan bagaimana dia bangun dari tidur. Kita akan tahulah orang tu kuat tak kuat. Bagaimana kata Nabi SAW, seorang bila tidur dia akan ditambak, diikat oleh syaitan. Yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum bisalasi uqad. Syaitan akan mengikat kamu pada leher kamu, pada badan kamu dengan 3 ikatan bila kamu tidur. Maka ikatan ini bila seorang bangun dari tidur menyebut nama Allah, inhalat uqdah. Lalu bila dia berwuduk, maka inhalat uqdah, terlerai ikatan yang kedua. Dan bila dia sembahyang, maka jadilah dia orang yang kuat, cergas. Nabi kata dia kuat dan dia cergas. Fa asbaha nasyiqan tayyiban nafs. Jadilah dia orang kuat dan berjiwa baik. Tetapi kalau dia tak mampu melepaskan daripada ikatan syaitan, bangun dari tidur, maka jadilah dia kaslan, sayyi'an nafs, buruk jiwanya, mood tak baik. Di sini bermula kuat dan lemah orang beriman. Yang beriman saudara dapat dinilai daripada dia bangun tidur, nak tengok kuat tak kuat. Pukul berapa dia bangun. Kalau dia mampu bangun awal dan menunaikan bukan sekadar perkara wajibnya, bahkan melakukan perkara sunat sebelum dia buat benda wajib, maka itu tanda dia kuat semua. Allah beri kekuatan. Namun penulis kita cuba menghuraikan kekuatan ini dengan skop yang lebih luas. Beliau menyatakan kuat ni mengikut zaman. Yang penting orang beriman jangan dikuasai oleh orang kafir. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tuhan tidak sekali-kali akan membenarkan orang kafir menguasai orang Islam. Kerana Nabi menyatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi pada Islam. Maka orang Islam kena senantiasa kuat. Di sini ditekankan aspek intelektual, aspek ekonomi, bukan dalam semua aspek, mengikut zaman. Ke zaman ketika mana ekonomi menjadi suatu isu, maka umat Islam kena kuat soal ekonomi. Zaman apabila intelektual yang menjadi isu, maka intelektual umat Islam kena kuat. Bangsa lihat di barat, mereka ni saudara, usia muda-muda dah bagi doktor, dah bagi doktorah. Semua dah dapat doktor, umur 26. Tetapi sistem pendidikan Islam masih lagi ditakak lama. Mereka bercakap, orang kafir ni, orang yang diajar secara orientalis, bercakap atas nama, image mereka profesor. Tapi kita masih lagi melekat dengan sistem pondok yang tak ada apa gelaran.
Bukan kita nak gelarkan, dia dah menjadi satu kekuatan. Sistem pendidikan Al-Azhar masih lagi payah nak bagi orang dapat PhD. 100 masuk, seorang wujud kalau mendapat keluar. Dia masih mengetakkan, tak bagi. Ini perkara yang melemahkan umat Islam dalam persaingan. Walau yang dapat PhD di dunia barat pun bukan pandai sangat, tetapi dia memudahkan benda tu. Sehingga sahabat saya yang buat PhD kat sekolah, dia kata, Syekh, entah habis Mesir, entah datang ke sekolah. Entah boleh tu buat PhD, tak payah buat master. Form siap, jaminan siap. Tulis tentang Islamic study. Kalau mereka sudah bergelar doktor, bergelar prof. Hingga sahabat saya dia balik, saya jumpa dia dekat airport, dia sudah bergelar prof. Muda lagi orangnya. Kan sistem pendidikan barat ingin melahirkan orang yang bercakap dengan bahasa barat. Bahasa mereka, ideologi mereka sudah mempunyai kekuatan akademik pada pandangan orang awam. Apatah lagi dengan ada pula anugerah Profesor Emeritus diberikan kepada orang-orang yang dipikir boleh memberi kekuatan pada dia, tapi bukan kekuatan pada Islam. Tapi kita yang bergerak dengan membela Islam, so kita begitu lambat dengan persaingan ini. Orang kita tak berapa kuat dengan persaingan. Baru-baru ni pondok-pondok kita mula perkenalkan sistem sijil. Maka tertubuhnya kolej-kolej Islam, tertubuhnya kita katakan bentuk usaha sama untuk mendapat ijazah pertama, kedua dan sebagainya. Baru kita nampak ada kesedaran umat Islam hari ini. Ini juga kekuatan akademik yang mana barat sudah menguasai kekuatan ini. Orang Islam perlu menunjukkan kekuatan. Demikian juga kekuatan harta benda. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, asbahal malul yaum tursan lil Islam. Harta hari ini, kata Sufyan Ats-Tsauri, sudah menjadi benteng umat Islam. Dulu tak. Dulu kamu kena zuhud. Hari ini harta menjadi kekuatan umat Islam. Kerana mereka menggunakan kekuatan bagi menyebarkan dakwah. Mereka bagi buku free, buku percuma. Ada antara satu buku yang diberi percuma, Bainad Dhalal wal Huda, satu buku yang dicetak tak berapa ratus ribu, dibagi percuma. Demi dalam buku tersebut, bila saya baca beberapa takbirat untuk menyatakan bahawa ni imam-imam mazhab ni sesat belaka, kufur belaka, dia menghukum Abu Hanifah kafir. Buku ni bagi percuma kepada pelajar-pelajar Islam. Dia tulis dalam bahasa Arab, Bainad Dhalal wal Huda, antara kesesatan dan petunjuk. Dia mengkafirkan a'immatul huda, imam mazhab 4. Dia beri percuma pada pelajar-pelajar fakulti Islam. Percuma tak payah bayar. Cetakannya cantik. Bayangkan saudara bagaimana jihad orang kafir yang batil, provokasi mereka. Kata orang Islam juga perlu ada kekuatan beri buku percuma. Sebab bukunya orang tak berapa nak beli sangat. Maka jihad beri buku percuma dah jadi satu keperluan bagi orang-orang yang berada dari duit. Gunakan kekuatan duit tadi bagi cetak buku-buku yang baik, sebarkan pada orang jahil sebelum orang jahil dapat buku sesat. Pok-pok ni bagi cuma, pok-pok Kristian bagi cuma. Mana ada bayar-bayar, tak ada beli, buku lawa dicetak. Yang cuba buat suntik ajaran sesat untuk membid'ahkan segala mazhab yang ada. Kononnya mazhab yang ada ni macam kitab Injil. Ini apa yang saya baca tentang orang-orang yang anti mazhab, yang cukup baik. Sedangkan pada mazhab ini, saudara, mereka memahami Islam bukan dengan hawa nafsu mereka. Memahami Islam dengan Quran dan Sunnah. Mereka jauh lebih ke depan daripada kita, sebab mereka menguasai segala ilmu alat. Kita ni baru belajar 2-3 hari, mereka puluhan tahun mengabdikan diri pada ilmu. Sehingga Allah Ta'ala menunjukkan keberkatan bagi setiap mazhab, baik Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki. Ia satu karamah bagi mereka. Sehingga mazhab ini bertebaran seluruh dunia. Tapi ada usaha untuk membenamkan mazhab, usaha untuk kita katakan menghina ulama-ulama silam dan menunjukkan bentuk intelektual baru. Kononnya kita ambil ilmu direct dari Quran, tak ada perantaraan ulama'-nya. Bayangkan saudara, bagaimana orang ambil ilmu direct daripada Quran, direct daripada hadis, tanpa melalui para ahli ulama'. Sedangkan Nabi kata innamal ulama' warasatul anbiya. Nak letak mana hadis ni? Sesungguhnya ulama' itu waris Nabi. Kenapa sebut waris Nabi? Ulama' orang yang berkemampuan untuk memahami suatu hukum dan satu nas, tapi mereka bertindak nak buang semua.
kitab-kitab ulama yang dikarang nak buang belaka. So ini namanya kekuatan yang orang Islam kena ada. Kekuatan harta benda dalam melancarkan dakwah, melancarkan siri-siri dakwah Islam. Saya ingat di Turki ada satu badan, mereka menggunakan dana wakaf bagi beri buku secara percuma. Saya pernah hantar surat kepada badan wakaf di Turki dan saya dapat beberapa puluh buah kitab percuma yang dikarang oleh Ibn Hajar, yang dikarang oleh oleh ulama-ulama yang terkenal, Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi, yang juga dikarang oleh ulama-ulama moden. Buku-buku itu diberi secara percuma sebagai sumbangan untuk menjaga, menguatkan umat Islam. Walaupun cetakan dia taklah lawa sangat, tapi jelas dibaca. Sampai sekarang saya simpan buku tadi. Jadi kita minta kita tulis surat. Masa itu saya masih sekolah lagi. Saya ingat masa saya berada di tingkatan 4, saya hantar surat. Boleh lebih kurang bahasa Arab zaman dulu lah. Hantar, dia faham dia hantar. Sebab niat kita ikhlas, niat kita nak buku percuma. Itu niat kita, ikhlas. Maka dia fahamlah bahasa Arab kita yang lebih kurang tadi. Dia hantar banyak buku. Maka ini antara jihad. Dan di antara cara membina kekuatan umat Islam. Sebab saya katakan tadi, orang Islam kita sudah tak berapa minat. Hari ini serangan Syiah kepada umat Islam, mereka juga beri buku secara percuma. Mereka menyerang umat Islam dengan akidah yang kita pegang ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka serang dengan cara dana ekonomi, dengan cara beasiswa. Mereka sponsor pelajar-pelajar yang belajar di Iran percuma. Tak payah-payah apa pun, percuma. Untuk mereka wujudkan kede-kede ataupun tenaga-tenaga mensyiahkan umat Melayu, umat Islam. Jadi kita nak berlawan macam ni. Kita buat semayang pun tak betul lagi ni. Jadi kita nak kuatkan benda-benda seperti ini. Maka penting setiap individu berfikir bagaimana saya nak kuatkan kepribadian mukmin saya. Saya tidak mahu dia mukmin yang lemah, yang sekadar ustaz kata haram, kita pun haram. Tapi mukmin yang mula mempelajari lebih jauh, sehingga kita mampu menzahirkan, memberikan dalil dengan pegangan yang kita pegang gini. Kenapa kata haram? Sebab Nabi SAW bersabda sekian-sekian. Walaupun tak detail sebagaimana ustaz-ustaz kita, tapi kita ada pegangan, sehingga tidak mudah untuk kita disesatkan. Tidak mudah kita dipermainkan akidah dan kepahaman yang kita bina selama ini. Maka ini kekuatan. Jangan orang tengok nampak ustaz je dia takut. Kita dia tak takut. Ni anak-anak murid ni bukan takut sangat. Dia kata dia boleh main kita, dia boleh buat kita macam bola. Tak. Sehingga dia tahu anak-anak murid pun dia tidak boleh mainkan. Sebab anak-anak murid dia belajar dengan kitab dan hafal dalil, hafal hujah, sehingga mampu menjadi orang beriman yang kuat walau pergi di mana pun. So, ini yang kita nak bina. Kajian Islam amat memuliakan ilmu. Sampai setiap orang mampu bangun dengan diri sendiri. Bukan lagi kita bergantung pada ustaz-ustaz kita, tapi kita bangun dengan identiti diri kita sendiri, dengan cara pembelajaran yang betul, hujah yang betul, sehingga kita tidak mudah diperkotak-katikkan oleh golongan yang saya katakan cuba masuk, meresap dalam pemikiran kita dan mewujudkan balbalah, mewujudkan kucak-kacir dalam pemikiran. Walau perkara itu sudah disepakati oleh ummah, sudah diijma' oleh para ulama sekian lama. Kekuatan yang lain seperti kekuatan mengatur strategi dan kesatuan boleh menyebabkan musuh-musuh akan gentar. Seterusnya kemenangan dan kejayaan akan berpihak pada umat Islam. Cendekiawan Islam atau Syekh Abdul Qadir Audah pernah mengarang sebuah buku mengenai fenomena yang melanda umat Islam masa kini dengan tajuk Islam antara kelemahan cendekiawannya dan kejahilan anak bangsanya. Hal seperti ini juga dikemukakan oleh cendekiawan sebelumnya almarhum Amin Syakir Al-Salan dalam bukunya bertajuk Kenapa Umat Islam Mundur dan Bangsa Lain Maju ke Depan. Beliau mengemukakan dua penyakit yang menghidapi dunia Islam masa kini, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Hari ini antara faktor yang menyebabkan umat Islam mundur dan tidak mampu lagi menawarkan cara hidupnya sebagai sumber ikutan orang lain adalah berpunca daripada wujudnya disintegrasi ilmu, iaitu ilmu yang berpecah dua antara ilmu mengurus diri dan juga ilmu mengurus sistem. Akibatnya umat Islam terletak dalam dua orientasi ilmu yang tidak sekata: pendidikan pondok, madrasah, pesantren, institut tahfiz yang banyak menumpukan pengukuhan ilmu mengurus diri dan skop yang terbatas. Dalam masa yang sama, sebagai umat Islam yang lain
terdedah dengan orientasi ilmu mengurus sistem yang tidak menghubungkan ilmu mengurus diri sebagai faktor pentingnya. So kita lihat ulama-ulama Islam cuba mengesan kelemahan umat Islam sebab mereka nak wujudkan kekuatan. Ada ulama yang bercakap tentang isu kepahaman ilmu. Isu kepahaman ilmu orang Islam sebagaimana Syekh Syekh Al-Ghazali misalnya, Imam Al-Ghazali. Kadang-kadang ihya kerana ingin membetulkan dan juga bagi menyelesaikan masalah kelemahan intelektual Islam. Maka ihya menyajikan kembali bagaimana umat Islam perlu menghidupkan agama. Demikian juga pemikir-pemikir Islam seluruh dunia seperti Malik bin Nabi daripada Algeria misalnya, yang sentiasa menyentuh sebab-sebab kemunduran umat Islam. Demikian juga sebagaimana Abdul Qadir Audah. Demikian juga pemikir Islam seperti Ahmad Syauqi. Demikian juga seperti yang sekarang ini antara ulama-ulama Islam terkenal seperti Syekh Tahir Jabir Anwani, Syekh Alal Fasi, Syekh Ibn Ashur. Ini ulama-ulama yang berfikir siang malam pagi petang macam mana nak angkat kembali umat Islam dan nak mengelakkan perbalahan umat Islam. Ambil sebagai contoh Ibn Ashur yang mengarang Maqasidus Syariah. Melihat setiap orang beri fatwa. Setiap orang beri fatwa sehingga melupakan beberapa aspek penting dalam beri fatwa. Ada yang sekadar melihat nas, tidak melihat suasana. Ada yang melihat nas, tidak melihat sebab. Dia cuma tengok nas, sebab tak tengok. Kenapa sebab? Kerana sebab menyebabkan berubahnya sesuatu nas. Dan juga ada yang tidak melihat keadaan diri seseorang. Maka Ibn Ashur mengarang kitab Maqasidus Syariah. Dalam mukadimah beliau menyebut tujuannya untuk mengelakkan perbalahan para alim ulama yang melemahkan umat Islam. Bila seorang kata halal, seorang kata haram. Saudara nak ikut apa? Kita pun halang. Dua-dua boleh, Ustaz. Tengoklah. Cakap ini kita kata haram, cakap ini kita kata halal. Walau kita boleh wujudkan, kalaupun tidak kesepakatan, tetapi ada noktah kita boleh sepakat.